Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita akan masuk ke tajuk ataupun topik 3.1.7, keperluan pengurusan sisa pepejal sistematik. Baik, kita tahu bahawa sisa pepejal ni, peningkatan sisa pepejal ni dia ada kaitannya dengan peningkatan ataupun kepadatan penduduk. Bila kepadatan ataupun bilangan populasi meningkat, terutamanya di kawasan bandar, maka sisa pepejal ni juga akan meningkat. Jadi, apabila sisa pepejal ni meningkat, kita perlu sedar bahawa kita perlu memahami bagaimana untuk menguruskan sisa pepejal ni. Kita tak perlu serahkan pengurusan sisa pepejal ni 100% kepada pihak yang bertanggungjawab. Kita perlu sedar bahawa kita juga ada peranan dan tanggungjawab untuk menguruskan sisa pepejal yang kita hasilkan daripada rumah ataupun daripada industri dan sebagainya. Contohnya, kalau di rumah, sisa-sisa yang terhasil kita asingkan mengikut kategori. Seperti kaca, kertas, plastik, kita asingkan dan letak di dalam bekas yang berasingan. Apabila kita letakkan di dalam bekas yang berasingan di tempat pembuangan sampah di hadapan rumah kita, apabila pihak berwajib datang untuk memungut sampah, dengan ini kaedah pengasingan itu akan jadi lebih mudah atau lebih senang lagi kalau kita dapat menghantar sendiri ke tempat-tempat kitar semula. Selain daripada dapat menjaga kebersihan, kita juga dapat meningkatkan pendapatan. Baik, selain daripada itu, kaedah pelupusan ataupun pengurusan sisa pepejal yang sistematik ini juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan alam sekitar, kesihatan masyarakat dan ekonomi negara. Apabila kita dapat menguruskan sisa pepejal ini dengan baik, persekitaran kita akan jadi lebih baik, bersih. Jadi kesihatan masyarakat juga dengan persekitaran yang bersih akan meningkat. Kalau kita jual bahan-bahan sisa pepejal ke tempat kita semula, ini dapat meningkatkan ekonomi kita. Baik, kita tengok keperluan secara detail terhadap alam sekitar. Baik. Pertamanya, apabila kita dapat melakukan pengurusan sisa pepejal ni dengan baik, ini akan dapat mengurangkan bau busuk dan dapat juga mengurangkan pembakaran terbuka. Sampah-sampah tadi boleh mendatangkan bau, kan? Ataupun boleh kita bakar, kita akan bakar. Tetapi dengan pengurusan yang baik, bau tak ada, pembakaran terbuka pun tak ada. Baik, bau busuk daripada sisa pepejal dapat dikurangkan dengan memastikan sistem pengangkutan dan kutipan sisa pepejal sistematik. Baik, yang kedua, pembakaran sisa pepejal secara terbuka akan menyebabkan kawasan persekitaran terjejas, mengakibatkan suhu kawasan sekitar meningkat. Apabila ada pembakaran, suhu akan meningkat. Keduanya,
pengaliran air sungai dan laut yang bersih dan persekitaran yang indah. Okey, pengurusan sisa pepejal yang teratur menjadi air sungai dan laut bebas daripada segala pencemaran. Kalau kita tengok sekarang ni, ya, sungai-sungai yang berhampiran dengan kita banyak sangat sampah, terutamanya plastik dan kaca. Kenapa? Sebab kesedaran terhadap penjagaan dan pengurusan sisa ni tak ada kan. Masyarakat nak mudah pergi buang je sampah ke dalam sungai. Akhirnya kita sendiri tak dapat nak mandi kat sungai. Baik, seterusnya yang ketiga, penggunaan tanah tambak. Penggunaan tanah tambak untuk menutup sisa pepejal di tapak pelupusan sisa pepejal dapat dikurangkan. Kalau tapak pelupusan ni, ya, dia kurang sampah, maka kuranglah tanah yang digunakan untuk menutup sampah-sampah ni, ya. Tapi kalau banyak sampah yang dihantar ke tapak pelupusan, ya, jadi kekerapan untuk menutup sampah-sampah ni jadi semakin kerap, ya, semakin kerap. Bila semakin kerap, banyak tanah yang diperlukan untuk menutup sisa-sisa pepejal ni. Baik, pengurangan sisa pepejal. Okey, pengurangan sisa pepejal dapat mengurangkan penggunaan tanah tambak dan sekaligus mengurangkan keperluan tapak pelupusan yang luas dan besar untuk melupuskan sisa pepejal. Itu yang seperti yang saya terangkan tadi. Baik, kita tengok ni. Ni dekat mana ni? Ini kawasan pantai kan? Kawasan pantai. Siapa selalu pergi pantai? Tengok kawasan pantai. Selalu ada sampah. Jadi kita pergi pantai nak berekreasi dengan keadaan sampah yang banyak. Jadi perasaan tu tak seronok tengok persekitaran, sakit mata. Kalau sampah yang berbau, sakit hidung pula. Seterusnya, keperluan terhadap sosial, iaitu terhadap masyarakat. Baik, pertamanya melahirkan masyarakat yang prihatin dan penyayang terhadap alam sekitar. Dengan cara ini masyarakat akan lebih prihatin terhadap masalah yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal dan bekerjasama menguruskan sisa pepejal. Kedua, menjadikan masyarakat yang sihat dan cergas tanpa dijangkiti penyakit yang berbahaya. Apabila persekitaran bersih, wabak tak ada, penyakit-penyakit berjangkit pun tak ada. Kenapa? Bila persekitaran bersih, haiwan-haiwan yang kita panggil vektor, dia tak ada. Vektor ni seperti lalat, tikus. Ni haiwan-haiwan yang boleh membawa penyakit. Apabila persekitaran kotor, haiwan-haiwan ni mesti ada. Baik, seterusnya, memberikan keselesaan kepada masyarakat setempat dengan persekitaran yang bersih. Pembukaan tempat pelupusan tanpa lesen dan pembuangan sisa pepejal secara haram akan memberi ketidakselesaan kepada masyarakat setempat. Kalau ada tempat-tempat pelupusan sampah yang dibuka secara tidak sah, tak ada lesen, ini akan memberikan ketidakselesaan kepada masyarakat setempat. Biasanya tempat-tempat pelupusan ni dia jauh daripada penempatan. Jadi segala bau, segala haiwan ataupun lalat dan tikus ni tak sampai ke
penempatan. Kemudian masalah banjir dapat dikurangkan dengan memastikan kawasan peparitan tidak dipenuhi sisa pepejal yang menyebabkan longkang tersumbat. Kalau tak ada sungai, orang buang dalam longkang sampah-sampah ni. Terutamanya di kawasan bandar. Ya. Bila longkang tersumbat, maka akan berlakulah banjir kilat. Ya, banjir kilat. Seterusnya, keperluan terhadap ekonomi. Pertama, kos pengurusan sisa pepejal akan mengurangkan kos pengurusan dan penghantaran, terutamanya pengurusan di tapak pelupusan. Baik, bila sampah ataupun sisa pepejal ni berkurangan, maka kerja-kerja untuk menguruskan sisa-sisa pepejal ni akan jadi kurang. Dengan itu, kos juga akan berkurangan. Baik, yang kedua, menjana pendapatan tambahan kepada penjual barang terpakai. Kalau kita sendiri tak jual, kita letak depan rumah tu, ya, dalam keadaan sudah siap terasing, kotak-kotak ataupun kertas-kertas diasingkan daripada botol, daripada kaca, kemudian diasingkan daripada sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan mana boleh jual kan. Jadi bagi penjual barang-barang terpakai, mereka akan kutip, ambil benda ni, dan boleh dijual. Melalui penjualan bahan-bahan ni, dia dapat memberikan pendapatan kepada mereka. Kita dapat bantu mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian yang ketiga, melahirkan pengguna yang inovatif dan keusahawanan. Iaitu pengguna akan lebih bijak dan kreatif bagi menghasilkan produk baharu daripada sisa pepejal dan dijual pada harga yang berpatutan. Kita boleh berinovasi kan, berinovasi secara kreatif untuk menghasilkan suatu produk daripada bahan-bahan terpakai, daripada sisa-sisa. Contoh tayar. Tayar terpakai. Tayar nak kita semula tak boleh. Tapi kita boleh guna semula. Guna semula bukan pasang balik kat kenderaan. Kita jadikan dia satu produk lain. Contohnya, jadi tempat tanam bunga. Jadi kerusi ataupun meja. Itu. Baik. Dah selesai pun. Tajuk kita yang ini iaitu keperluan pengurusan sisa pepejal secara sistematik. Saya harap semua murid-murid telah pun faham apa yang telah saya jelaskan tadi.